Hasil presiden. Alhamdulillah. Boleh ambil gambar. Oh. Salah. Ini abstrak, jual abstraknya nah. Oh, ini asal aku di dada betul aku serongan malah. Iya, abstrak. Ini jual lah. Ini sebagiannya dia memang dah dijual lah. Ini memang aku jual. Oh. Yang inilah aku jual, yang ini aku dapat bina bangunan yang ada. Oh, udah hasil inilah. Hasilnya Kada ada tanda tangan pian kah, ngaran pian kah? Ya, ada tuh. Ada. Oh ini ada nama. Ada sembunyi. Ini ya? Oh iya. Kalau enggak nireng dekat mana-mana kah bangunan, kalau nireng kita betul lah. Oh. Ada kisah lah di mana-mana di dunia ni. Oh. Pasaranku sampai Amerika, Oh. ada Korea pun ada. Kemudian yang paling banyak sekarang ni Dubai. Oh, Dubai membeli. Tapi orang Malaysia lah. Orang Malaysia kan macam pemandanganku ni memang untuk orang Malaysia lah. Gambar-gambar kan ya. Oh. Hanya ini dengan aku ada joint venture dengan apa tu? Minuman Kiji. Apa? Gucci. Air Gucci. Ini. Ini ialah untuk letak kat cawan nanti. Oh. Untuk bercawan minuman tu lah. Oh. Itulah. Nah, Boleh tengok. Ini lukisan juga ini. Oh, Ini, mantap. Ini semualah. Oh, mantap banget lukisan. Oh, bagus. Siang ni kan malam ni kan. Boleh buat. Dah jual tu. Sekarang dah ambil dah. Ni pukong ni. Pokong. Oh. Ini dah kami bawa ke Johor tempoh hari. Ke Johor minggu ni. Pokok. Yang siapa? Arun Dagang. Menteri Paduan no. Nireng ini. Aku berhari ingat Ini. Ini Aku suah ini. macam apa? Ini hadangan nih. Ini jual lah dah. Ini jual. Ini dah bentar lagi dah. Ini dah jual. Ini pun dah jual. Sudah bentar. Ini tak mahal ni. Jual aku Habis. Tanam masih. yang terbaru yang baru siap. Inilah ni. Duduk sini lah buat. Dah aku di studio aku selesai. Aku ada buat sini. Ni galeri je. Tapi ada jaga kat mana ni? Anak-anak jaga. Anak tidur sini. Anak ada rumahnya di rumah. Anak berdua saja jaga tempat ni. Itu masjid tinggi lah. Ini masjid tinggi. masjid Pada Kedah. tinggi. Ada Bukan Sarai. Bukan Sarai, masjid tinggi. Masjid tinggi. Masjid tinggi. Masjid tinggi. Masjid tinggi. Ni. Tiga jalan ni. Yang di tiga jalan. Empat lah kan? Jangan kayu lah. Yang ini kami kebanyakan bukan lah. Yang ini Ismail yang apa yang penting kita berapa tu sebelum ini? Inilah hasil kerja aku. Udah takut nih. Boleh nih. Tahu nah. Terus Kelihatannya pian nih ada dua dimensi nih. Di atas bawah. Betul. Untuk latar belakangnya. Oke, asalnya macamnya ya. Asal penemuan ni 1983 ketika aku belajar di ITN. Zaman tu ialah Dr. Mahathir baru naik jadi Perdana Menteri, dasar pandang ke timur. Jadi bila Dr. Mahathir dasar pandang ke timur, kami student baru ketika itu buat hasil-hasil art ni pandang ke timur. Jadi aku ni macam yalah kita orang kampung, bukan tahu apa-apa pun. Bahasa Inggeris pun kecil-kecil. Jadi buku semua bahasa Inggeris. Aku tengok gambar-gambar dia. Jadi aku buka semua Asia Tenggara, Asia lah. Tengok Jepun, India dan sebagainya. Rumusannya aku dapati negara mereka ni ada jati diri. Negara, tak kisahlah Jepun. Tengok Jepun dia, tengok taman Jepun dia tahu dah. Bonsainya ke apanya ke apa semua taman Jepun. Kita tahu tu Jepun. Tengok Indonesia, Bali, kita tahu Bali. Tak payah cerita ke Bali. Tengok Thailand, tengok China. Tengok mana negara-negara yang hebat, India ke apa ke Parsi ke apa, semua ada jati diri. Malaysia dia. Jadi bila otak tu disogokkan dengan macam-macam, jadi aku
mengkaji-kaji, aku teringat aku ni masuk ke rumah. Ya. Daripada aku kecil dulu, aku melukis rumah di atas lantai, tambak rumah tu, aku berangan itulah rumah aku. Sebab rumah aku buruk sangat. Tak ada bilik, tak ada apa. Jadi aku bayangkan rumah aku tu cantik. Ya. Daripada aku kecil. Jadi bila aku dah masuk universiti, aku terbayang-bayang. Jadi aku dapat satu ilham, aku nak buat konsep kediaman. Kenapa kediaman? Ya. Sebab jegu kediaman ni boleh melambangkan 3 perkara. Ekonomi, politik, sosial. 3 perkara. Jadi dengan 3 perkara ni tadi boleh menggambarkan berbagai cerita tentang budaya Malaysia yang makmur. Ya. Itu akhirnya terbitlah lukisan Rumah Melaka, Rumah Perlis, Rumah Penang dan sebagainya, dan juga Rumah Baba Nyonya. Selepas itu ilham tu datang lagi. Bahagian bawah untuk apa? Yang ini berlakunya komposisi macam ini. Ketika itu kita belajar aspek formalistik, teknistik, macam mana reka letak dan sebagainya. Tertemulah satu idea, tiba-tiba letak. Nampak macam ni, macam cantik pula. Ketika itu. Lalu pensarah kata, cari idea macam mana nak menghalalkan jati diri awak ni. Ya. Okey, jadi saya pun kata begini, ini sebagai contoh, ya. Atas ialah objek bangunan tempat kediaman. Ya. Terus Bawah ni terus adalah kebudayaan mereka tentang alat-alat tradisional yang mereka ada. Tengah ni kosong. Aku buat satu teori. Biasa kita melihat lukisan, terus mata kita ke tengah. Lalu kita akan menggerakkan kepala kita pusing macam ni. Tapi Harun Mokhtar kata, kita tengok dekat atas, kita tengok tengah, tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Macam baca tulisan Cina, pandang ke timur. Di situ istilahnya lah, pandang ke timur, tengok atas. Dan kemudian itu dipanggil ruang kosong yang kita namakan dalam istilah seni saya, ruang bernapas untuk karya, untuk lukisan ni, dan ruang berfikir untuk orang yang melihat. Jadi kita tengok di ruang kosong tu macam kita pandang ke laut yang kosong, lalu kita rasa tenang dan jiwa kita, lalu kita boleh relatekan apa yang kita nampak. Tengok atas, tengok bawah. Oh, faham. Dia akan faham sendiri. Penonton lah. Jadi akhirnya dengan konsep ini, alhamdulillah lah, masa itu aku dinobatkan sebagai pelukis muda sezaman ketika berusia 23 tahun untuk peringkat negara Malaysia lah. Dan diangkat sebagai pelukis profesional sehingga kini. Dan alhamdulillah saya dah ada 8 solo dan saya ada ribuan karya saya di dalam dan di luar negara. Saya hanya pelukis yang menjualnya, saya ada galeri. Bukan galeri saya lah, yang akan menguruskan saya lah, saya hanya macam artis jugalah. Saya diuruskan sebab saya tak ada tahu marketing, saya tak tahu. Alhamdulillah. Satu lagi Pak, mungkin sampean aja yang gayanya Ya, bisa gini. jadi sekarang ni saya diiktiraf untuk dunia ya. Itu dunia bahwa Harun Mokhtar pergi ke mana, inilah Harun Mokhtar, macam kita lihat Van Gogh, macam. Dan hari ini saya pun diangkat untuk pelancongan Malaysia, Rasa Homely, Harun Mokhtar, jenama Harun Mokhtar untuk dijadi produk. Okey, macam ni produk Harun Mokhtar yang akan jadi ASEAN, untuk ASEAN nanti. InsyaAllah ini belum di anu lagi lah, belum di launching lagi, belum lagi. Belum lagi. Jadi produk-produk kita ada yang bantal tu, dekat galeri ada. Saya buat bantal yang sesuai, tapi image semua lukisan Harun Mokhtar. Alhamdulillah. Jadi koleksi saya yang paling banyak sekali lah. Bukan nak berbangga, tapi ucap terima kasih kepada Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebab dia memiliki lebih daripada 300 karya. Waduh. 300. Lebih 300. Dan dia jugalah yang menyuruh saya bina benda ni. Di kampung ni. Duduk di kampung untuk memajukan kampung, dia kata. Jangan peduli orang cakap ni duduklah di kampung, majukanlah kampung. Dan saya pun sesuai dengan jiwa saya orang kampung. Dan alhamdulillah, dan 2021 alhamdulillah Muslim datang di sini untuk melawat juga. Tapi dia melawat secara sembunyi-sembunyi. Di Kubur Mesri Sultan Selangor dan tidur di sini. Jadi kalau aliran kan ada aliran realisme, aliran abstrak. Ini kartiannya gabungan pop art.
Oh, pop art. Ini dipanggil pop art, Oh. yaitu memaparkan imej-imej popular yang terkenal. Tak kisah dalam budaya ke dalam politik dan sebagainya. Okey. Jadi jelas situ pop art itu bermaksud benda yang sangat-sangat dikenali. Betul. Itu sebabnya pop art ni macam iklan lah. Macam Maggi ke apa tu Ya, pop ya. art lah tu. Itu dipanggil pop art. Jadi saya aliran orang panggil aliran pop art Melayu lah. Oh. Saya mengenalkan budaya Melayu. Ya, dan sedikit juga kita nak perkenalkan Ya. masuk dalam sini. Ya. Untuk ini ialah master saya di dalam ni. Ni master saya. Oh. Ni. Waduh, Ini mantap. master saya lah ya. Ini kenapa Pak? Nah, ini Ini abstrak. Ya. Abstrak. Ya, ini abstrak. Nah, Ini kalau terus Pak, kalau sini saya menerima Pak. Nah, Ini menerima. Karena jadi satu kesatuan. iyalah, betul. Betul. Ya, Yes, jadi itu betul. kesatuan. Reales Ya, realis. Cuman yang dibagi Iya. dua tadi oke lah. Ya mungkin mungkin Gaya Sidin ekspresi beliau. Iya, Ya, gaya Ekspresi. boleh, boleh. Artinya ada ruang kosong ini. Ya. Ini menggambarkan isinya ini. Ya, ya. Ya kan Pak? Betul. Jadi di atas tu tergambarkan adalah objek perlindungan. Ya. Yang boleh menggambarkan siapa yang dilindung tu, kuasa tu. Macam ini contoh ni, ya. Kalau kita lihat di sini, ini senang kita nak faham juga ya. Ya. Inilah rumah penghulu Nanning Melaka. Ya. Ya. Di sini dia bukan dihuni oleh penghulu. Kalau dalam politik kuasa. Ya. Ya, kuasa. Jadi dalam pemahaman kita nak tafsirkan art tu tadi, rumah ini dia macam kuasa yang besar untuk melindungi masyarakat persekitaran. Ya. Okey, kuasa tu. Ya. Jadi apa yang saya letak di bawah ini ialah kain solat wanita, kain sembahyang. Jadi kuasa tu tadi, maksudnya kuasa ni, perlindungan kuasa dengan kain tu dilindungi agama Islam. Itu saja. Tapi kita sebut ni dalam estetika, Ya. saya gunakan kain batik solat wanita sebagai objek, dan dia juga menggambarkan. Sebab saya orang Banjar tau. Orang Banjar ni gantung kain ni biasa. Saya kata gantung Yeah. itu saya banyak solusi di sini saya untuk gantung-gantung kain dan sebagainya. Ini rumah Banjar bumbung tinggi. Oh. Iya, iya. Ni. Oh, Banjar ya. Corak Ini pun saya ambil corak Banjar. Bumbung tinggi. sama martapura di Selong. Selong. Ni. Oh dah. Ni. Ini juga menarik tuh. Lukisan yang ada. Bawah. Mana itu tuh itu? No. Yang Wah, ini ini. Naratiwat. Saya buat pameran di Thailand. Oh. Jadi saya gambaran ini masa di Thailand, ini masjid di Naratiwat, masjid lama. Lama. Tapi apa yang saya nampak di situ, sekumpulan Tarik. kanak-kanak sekolah berjalan ya, sekolah agama, sebenarnya balik sekolah tahfiz lah. Sana tak ada macam kita kat sini kan. Ya. Tapi dikawal oleh tentera. Ya ini. Diawasi lah. Ya kan? Islam di sana diawasi. Ya, itu. Jadi saya buat macam itulah. Kisahnya lah. Kalau orang dah faham, baru kita cara halus lah kita. Petani kita nih bikin ya. lah. Dia petani ya ini ya. Petani. Oh, petani. Ini Castle, New Castle, ni dia istana ni lah, ni orang dia ada. Tapi ini memang jadi satu koleksi saya lah. Yang Batu Gajah tu lah. Yang di Batu Gajah tu. Yang di Batu Gajah. Betul kerja. Alhamdulillah. Yang ini memang saya juga daripada Kehidupan pantai. Dungun. Sini Dungun. Ini Dungun. Jadi kita ada gambar untuk laut, bot-bot dan sebagainya ya. Ini saiz besar ni memang saya tak, kalau kena harga tu saya jual lah, kalau tak ada saya jadi koleksi, jadikan warisan anak-anak lah. Biasanya lukisan ni kalau kita tak ada, dia nilainya tinggi. Betul. Dan ada juga yang istimewa sini. Saya bukan orang politik, tapi saya ada satu hasilkan 28 tahun. Itu dia. Bapak ni ya. Oh. Ini adalah saudara Anak Ibrahim waktu tu ketika ia dipecat ya. Jadi waktu tu saya memang ketika saya belajar dahulu, dia selalu baca khutbah di tempat saya belajar. Saya bukan idola dia, saya minta maaf, bukan dari sektor politik. Saya melihat mengagumi sifat dia. Ketika dia dituduh dan sebagainya itu, saya rasa simpati dengan dia. Lalu saya melukis. Saya lukislah. Tapi setakat lukisan ini saja. Pada malam pilihan raya, saya gelisah. Saya berdoa, ya Allah Tuhanku, jadilah dia Perdana Menteri.
Saya pun tahu, walaupun saya bukan Mendukung. Tak ada, bukan itu. Saya letak diri saya sokong mana-mana orang yang saya sayang, saya akan sokong. Saya minta maaf. Saya kata kalau ada beladan politik, saya minta maaf. Ya. Apapun saya kata, watak dia ni sangat membuat saya kagum sebab saya berbual ketika saya menang major award dengan dia kata dengan saya satu je. Harun, you terus jadi karya, you mesti humble, you mesti rendah diri, you jangan bangga diri. You buat sesuatu untuk membirakan orang lain. Jadi saya pegang kata-kata tu. Saya pegang kata-kata tu. Begitu dia isterinya ketika dia datang juga, dia bercakap, saya tak pernah nampak pelukis begitu bersih sekali, rambut pendek, pakai tali leher. Jadi saya dikenal, kamu mesti jadi pelukis seperti ahli korporat. Sebab kamu jual lukisan bukan sekupang duit. Jual lukisan ribuan. Mesti berfikiran ahli korporat. Mesti ada akademik. Jadi saya mendengar nasihat dia lah. Nasihat daripada dua. Jadi watak itu menyebabkan malam pilihan raya, saya melukis watak dia. Malam tu. Ya. Dan senyum di situ dia diumumkan Menang. bukan dia tak umum lagi. Ya. So masa tu dia tak menang lagi, tapi dia menang dalam kumpulan dia 82 ringgit dah Rusia. Jadi dia senyum. Pada saya dia senyum lah kot. Itu dia. Yang ini ialah untuk Duli Yang Mahal Mulia Sultan Selangor. Saya adaptasikan setelah dia pulang daripada haji. Yang ini memang saya kalau dia datang ke turun ke mana-mana akan jadi hadiah istimewa saja. Tak jual, saya tak akan jual, saya akan bagi. Yang ini pun saya akan bagi, juga sama juga yang ini saya akan bagi. Harun Muhtar. Satu lagi Pak. Ini mana duluan dengan ini? Perbincangan Bapak. Oke. Gayanya. Ini kan satu ya, objek, betul. satu objek dengan karakter yang beda. Asalnya nih. Tapi beda dengan ini. Ini menggambarkan seakan-akan dua objek. Ya. Dua objek. Jadi yang mana dahulu, asasnya yang ini dulu. Yang ini dulu. Yang ini setelah saya diubah pikiran itu oleh pandang ke timur tadi. Itu. Yang sama juga yang ini ya. Yang ini juga saya asas, tapi ini tajuknya hanya cangkul pemisah kita. Hanya cangkul dan tanah pemisah kita. Dia ada dua series. Satu series saya dibeli oleh seorang datuk lah daripada Kelantan. Satu series yang tajuk yang sama, tapi dia bentuk yang sedikit berbeza lah. Ini kisah mengenai kasih sayang. Sebenarnya saya buat di dulu nak mengisahkan adaptasi kisah percintaan saya dengan isteri saya. Saya abadikanlah kita ni dah berumur apa pun, kita lah hanya cangkul dan tanah pemisah kita. Jadi itulah. Jadi saya gambarkan adaptasi cerita ni dan sebagainya kan ya. Bagaimana isteri saya banyak membantu saya dan sebagainya. Mudah-mudahan doakanlah, itulah kebahagiaan kami kan ya. Jadi siri ini memang akan menjadi milik siri pribadi lah. Iya, ini kan satu kesatuan ceritanya. Ya. Alhamdulillah. Harun. Apa ya banyak tanya. Aku tanya lagi. Iya. Pak Muhtar, ini dulu sampean belajar di mana nih? Saya belajar di University UiTM Salang. Waktu itu dipanggil ITM. Saya graduate tahun 89. Sambung belajar untuk perguruan sekali di sana. Selepas keluar 88 tu saya jadi guru. Saya bertugas di Sarawak. Dan ada siri Sarawak. Contoh ini salah satu siri Sarawak yang saya buat ya. Tapi kebanyakan siri Sarawak saya sudah pun dijual lah. Mantap. Jadi untuk makluman lah, dalam galeri ini kebanyakannya lukisan saya tahunnya ialah 2000, paling lama pun 2019, paling lama. Yang lain-lain tu memang saya tak ada koleksi. Kalau yang pernah yang sampean jual paling mahal berapa? Okey. Yang paling mahal Petronas pernah beli karya saya lah dengan nilai dalam 29 ke 30 ribu lah satu gambar. Ringgit. Alhamdulillah. Iya. 2 juta. Tahu Bapak itu. Jadi saya bersyukur kepada Allah dengan rezeki melukis ini, saya dapat bangunkan semua galeri tadi atas sumber yang saya peroleh. Alhamdulillah ya amin. Itu doa kedua ibu bapa saya juga. Saya sebenarnya minat melukis daripada kecil, daripada saya ni tak pandai apa-apa pun. Saya tak pandai pun matematik, saya hancur. Semua saya hancur. Saya tak melukis je. Wah, Jadi mantap. saya diangkat oleh pensarah dan
kebetulan mungkin saya orang miskin, saya diangkat tu maksudnya saya dijaga tau, dijaga betul-betul oleh pesara saya. Jadi pesara saya ni bawa dia duduk kat studio, saya jadi kuli dia. Jadi saya banyak belajar dengan ilmu-ilmu orang yang berguru dengan orang yang betul-betul mahir. Yang ada doktor, yang ada saya belajar. Jadi saya timba ilmu tu bukan saya timba ilmu secara terus daripada orang yang benar-benar. Tapi saya jadi kuli lah. Mantap, Bukan setahun dua, bertahun-tahun saya dengan jadi kuli. Kalau dia agak itu jadi hadam sih, Din. Alhamdulillah. Ya kan, Pak? Betul. Dari kalau dengan ulama kan jadi hadam. Ada hadam gitu. Supaya ilmunya tuh berkah. Iya. Jadi saya berdoa pada Allah, saya akan turunkan ilmu. Mungkin anak saya tak ada yang mengikuti saya. Saya tidak menyesal sebab saya berguru dengan orang yang sama. Di mana dia pun kata, saya rasa saya nak suruh turun kepada kamu je lah. Anak tak peduli pun. Jadi saya masa tu saya bersyukurlah ada orang yang mudahkan anak ni tak tahu, tak kisah bapa dia ni semua. Sampai kini pun saya masih berhubung dengan keluarga dia lah. Memang tidak ada anak yang sanggup ni mengusahakan. Cuma dapatkan duit tu dah pastilah. Jadi Luar biasa. Luar biasa lah. Amat tak usul.